Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Oke, jadi insyaAllah hari ini kita mula kelas. Setelah 2 minggu ke 3 minggu, kita berhenti. Bukan berhentilah, stop kejap. Lepas dah habis silibus belajar tajwid. Oke, jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk, bukanlah ilmu lah, kita akan masuk mata pelajaran baru. Okay, yang diberi nama Ulumul Quran. Okay, Ulumul Quran. Ulumul Quran. Okay, untuk pelajaran tajwid, mungkin sebelum-sebelum ni ada yang sempat join kelas, ada yang tak sempat kan. Sebagai langkah untuk ulang kaji tu, tengok je balik link-link YouTube yang saya bagi dekat dalam grup tu. Ke ada yang delete dah kan. Jenis macam suka apa, delete chat. Sikit-sikit delete chat. So kalau nak balik benda tu nanti saya akan send balik lah kan. Ataupun saya bagi link baru. Saya bagi link satu ayat sebaran, semua link-link kelas tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Jadi insyaAllah hari ni kita akan belajar ulum Quran, ilmu ulum Quran. Mungkin ada yang pernah dengar dalam ni ataupun ada yang tak pernah dengar langsung. Jadi saya harap semua pelajar boleh ni lah, boleh apa? Boleh fokus lah. Dan sebenarnya untuk buku ulum Quran ni saya tak ada e-book ataupun saya tak ada apa? Saya tak ada PDF dia lah. Sebab saya baru beli buku ni. Nanti saya bagi link kat Shopee. Dia sebenarnya buku ulum Quran ni ada banyak sebenarnya. Ada orang banyak cetak lah kan. Tapi saya rasa buku ni sangat bagus lah untuk untuk kita yang baru nak belajar kan. Okay. So untuk buku ulum Quran ni pendek je. So lepas tu dekat Shopee pun tak mahal pun harga dia. Dalam berapa belas ringgit kot ke 20. Tak ingat. Nanti saya bagilah link. Okay, untuk malam ni saya ada rakam dan saya ada rakam lah, dan kalau siapa yang ada buku nota elok catat terus lah. Tapi untuk malam ni tak adalah habis terus satu buku ni. Kita akan mula daripada bab pertama. Okay. Jadi sebelum tu yang tak buka kamera ni, yang mana boleh buka kamera tu buka lah. Tapi kalau ada urusan lain tak apa. Okay. Jadi kita mula kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung. Dan sebelum saya mula ulum Quran ni, saya nak cerita sikitlah. Dia sebenarnya dalam kita belajar Al-Quran ni, dia ada terdapat beberapa ilmu ataupun pecahan ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Okay. Salah satunya tajwid lah, tajwid yang kita belajar tu. Dia macam ni, Quran tu induk dia, Quran tu induk. Okay, Quran. Lepas tu dia punya cabang-cabang dia tu ada banyak. Tajwid, ulum Quran, tafsir, tadabbur, lepas tu ilmu bahasa Arab, macam-macam lah. Okay. Ilmu qiraat. Dan ulum Quran ni, saya beritahu awal, ilmu yang menceritakan tentang sejarah, sejarah penurunan Al-Quran. Kita baca Al-Quran tiap-tiap hari kan, kita tak tahu pun Quran ni datang dari mana kan, berapa surah tu mungkin tahu lah kot, ataupun sejarah penurunan Quran tu, adakah kita tahu secara menyeluruh ataupun tidak. Ayat-ayat yang dimansuhkan ataupun sebab-sebab ayat Quran tu diturunkan kepada Nabi tu waktu bila. Jadi semua tu diceritakan dalam ilmu ulum Quran. Okay. Sangat baguslah untuk kita yang belajar agama ni untuk mempelajari ilmu ulum Quran. Okay, jadi untuk malam ni, untuk malam ni lah, start daripada minggu ni, kita akan pergi kepada bab yang pertama dulu. Okay. Dan mungkin tak habis pun bab pertama ni, kita akan pergi secara muqaddimah dululah. Okay. Okay, untuk bab pertama adalah ulum Al-Quran dan perkembangannya. Maksudnya macam mana, apa itu ulum Quran dan perkembangan dia tu, maksudnya dari sudut macam mana ulum Quran ni boleh ada dekat dunia ni. Okay. Okay. So siapa yang nak catat tu catatlah, dan lebih baik catat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ulumul Quran mengandungi dua kalimah yang berbeza pengertiannya.
bagi memahami maksud ulumul Quran, sewajarnya kita memahami maksud setiap perkataan tersebut. Dan kita kena tahu, ulum Quran ni merupakan dua perkataan. Maksudnya kalau kita tengok daripada sudut perkataan tu, ada dua makna yang berbeza lah sebenarnya. Ulum adalah, maksud dia apa? Ulum ni maksud dia ilmu lah, ilmu-ilmu. Ulum ni diambil daripada kalimah ilmu. Okay? Yang mana ilmu ni, ilmu lah. Okay? Ulum ni adalah kata jamak. Maksudnya kata jamak daripada ilmu-ilmu. Kata jamak daripada ilmu. Yang mana ulum ni, bila cakap ulum ni, dia ilmu yang menyeluruh lah. Okay? Al-Quran, semua tahulah Al-Quran, this is Al-Quran lah. Okay. Kita pergi kepada maksud pengertian ilmu dulu. Okay. Berbagai-bagai pengertian telah diutarakan mengikut bidang-bidang kekhususan masing-masing. Antaranya bidang falsafah, usul, bahasa dan agama. Okay, kita tengok yang pertama dulu, maksud pengertian ilmu dari sudut ahli falsafah. Okay. Ahli falsafah dia mengatakan ilmu ni adalah satu gambaran yang terdapat atau terhasil di dalam akal fikiran manusia dalam menanggapi sesuatu perkara, keadaan atau apa sahaja yang dihadapi dan ditemuinya. Ada yang memaksudkan sebagai sesuatu yang menguasai jiwa atau akal manusia dalam masa yang sama, menerokai sesuatu perkara. Maksudnya ilmu ni dari sudut pandangan ahli falsafah, mereka mengatakan sesuatu gambaran yang terhasil daripada akal fikiran manusia, yang mana ianya akan terjadi ketika mana ianya akan terjadi ketika mana kita nampak benda tu ataupun perkara tersebut berlaku dekat kita. Okay? Itu menurut daripada ahli falsafah lah. Okay? Senang kata, ilmu ni datang daripada pemikiran kita, daripada akal fikiran kita lah. Macam tu. Daripada sudut pandangan ahli usuluddin pula, mereka mengatakan ilmu ni adalah sebagai satu sifat dengan memiliki manusia, ataupun satu sifat yang dengan memilikinya manusia dapat mencapai ketinggian dalam hidup atau dalam urusan. Ada juga yang memaksudkan ia sebagai satu sifat yang memungkinkan seseorang itu memilih atau menentukan sesuatu tanpa keraguan walaupun hanya dengan panca indera. Okay. Ilmu daripada sudut usuluddin pula, mereka mengistilahkan maksud ilmu ni adalah satu sifat. Maksudnya dia orang kata ilmu ni merupakan satu sifat, okay, yang mana apabila orang ada ilmu, dia dapat menentukan sesuatu perkara. Faham tak? Itu menurut pandangan ahli usuluddin. Maksudnya kalau orang tak ada ilmu, dia tak dapat menentukan sesuatu apa-apa lah. Maksudnya dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia jadi jahil lah. Kan? Kita kalau tak ada ilmu, kita tak tahu nak buat apa. Bahkan kalau kita tak ada ilmu pun, nak mengaji Quran pun tak reti. Kan? Sebab tak ada ilmu. Kita nak baca Quran pun kalau tak belajar, macam mana kita nak baca kan? Bahkan kalau kita baca Iqra' sekalipun, kena ada ilmu. Maksudnya ilmu tu kita kena tahulah setiap huruf tu ni huruf apa, bentuk dia macam mana, waktu bila nak panjang, waktu bila nak pendek, waktu bila nak dengung. Tu ilmu. Okay? Menurut golongan materialis ataupun materialistik lah macam tu. Okay? Mereka mengatakan ilmu adalah sesuatu yang dapat diyakini, dapat dikesan menggunakan panca indera. Sekiranya tidak sedemikian, seperti kepercayaan kepada alam ghaib dan perkara-perkara sam'iyat adalah tidak boleh dianggap sebagai ilmu kerana tidak dapat dirasai dan dicapai melalui panca indera. Okay. Menurut golongan materialisme, mereka mengatakan ilmu ni benda yang nampak. Maksudnya kalau benda-benda yang tak nampak tu bukan ilmu. Maksudnya kalau mata ataupun panca indera kita tak rasa dengan benda tu, kalau tak rasa secara zahir, diorang tak kata benda tu ilmu. Faham tak? Maksudnya kalau diorang nampak orang bawa kereta kan, tu ilmu bawa kereta lah. Tapi kalau benda yang diorang tak nampak dekat dunia ni, secara zahir, mereka tak anggap benda tu sebagai ilmu lah. Macam tu. Maksudnya menurut diorang, ilmu tu mesti dirasai menurut panca indera kita, melalui zahir. Itu pandangan dia. Menurut ahli bahasa pula, mereka berpendapat ilmu adalah suatu pengetahuan yang hanya dimiliki atau yang dengannya manusia mengetahui sesuatu di alam ini. Okay? Ini menurut pandangan ahli bahasa pula, mereka kata ilmu ni satu pengetahuan yang dapat dimiliki dengannya
dan manusia mengetahui sesuatu yang ada dalam alam ni. Maksudnya kalau kita ada ilmu, kita dapat tahu segala benda yang ada dekat dunia ni. Itu menurut ahli bahasa. Okey. Dan yang terakhir, menurut ahli agama. Okey. Ahli agama mendefinisikan ilmu sebagai kemampuan manusia dalam usaha mengenal Allah, dalam membuktikan kewujudannya, perbuatannya kepada makhluknya dan meyakinkannya di dalam hati. Pada umumnya dari pengertian-pengertian yang disebutkan tadi, kita dapat rumuskan bahawa ilmu merupakan sesuatu kemampuan yang ada pada manusia, yakni kurniaan Allah lah, untuk digunakan bagi menanggapi atau membahaskan sesuatu perkara di dunia ini. Ianya disebut sebagai ulum dari kalimah jamak, yakni banyak, daripada ilmu-ilmu, kerana banyaknya cabang ilmu yang terkandung di dalam perbahasan ilmu ini, seperti yang akan kita belajar nanti. Okay, maksudnya daripada sudut pandangan agama pula, dia lagi menyeluruh. Maksudnya bila cakap ilmu ni satu kemampuan ataupun ilmu ni satu perkara yang bila kita ada ilmu, pertama kita dapat kenal Allah. Okay? Yang kedua, kita tahu akan sifat-sifat ataupun perbuatan Allah tu. Ataupun bila kita ada ilmu, kita tambah yakin dengan ketuhanan Allah. Ataupun daripada sudut umumnya, ilmu ni merupakan kurniaan Allah lah. Bila cakap ilmu ni, ianya adalah rezeki ataupun kurniaan Allah kepada kita lah sebagai makhluknya. Okay. Yang mana kalau bila kita ada ilmu, kita dapat melakukan apa-apa sahaja di dunia ini. Sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Macam tu. Okay, jelas tak setakat ni? Ke laju? Okay. Okay, tu pengertian ilmu ataupun pengertian ulum. Okay, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kalau orang tanya kita, Quran tu apa? Takkan kita nak cakap Quran tu, inilah Quran. Kita ambil Quran, ni Quran, pegang. Kita tak boleh jawab macam tu. Kita kena jawab macam ni. Quran ni maksud dia, kalam Allah yang melemahkan, yakni mujizat lah. Yang mana ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara tawatir melalui perantaraan Malaikat Jibril AS yang tertulis di dalam mushaf dalam bahasa Arab, dan ianya merupakan satu ibadat bagi orang yang bacanya. Benda ni saya ada belajar dulu waktu dekat sekolah, kan? Tapi bahasa Arab lah istilah dia. Ma huwa Quran kan? So kita jawablah, kalamullah kan? Kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu Muhammad kan? So Quran ni kita kena tahu makna keseluruhan dia, istilah dia. Quran ni maksud dia daripada sudut istilah, kalam Allah. Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi, yang mana ianya adalah mukjizat untuk Nabi, dan ianya diturunkan kepada Nabi secara mutawatir. Mutawatir ni maksudnya secara menyeluruh lah, tak ada sikit-sikit, menyeluruh melalui perantaraan Malaikat Jibril. Maksudnya Quran ni diturunkan kepada Nabi melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bawa wahyu Quran ni kepada Nabi. Dan ianya ditulis di dalam mushaf ataupun di dalam kitab Al-Quran lah, dalam bahasa Arab. Dan Quran ni kalau kita baca, dapat pahala sebab ianya dikira ibadah. Okay? Mungkin kalau dalam istilah lain, ianya bermula daripada surah Al-Fatihah hinggalah surah An-Nas. Itu pengertian Al-Quran. So kita kena jelas lah, Quran ni bukan sekadar kita tengok, oh tu Quran, tak. Quran ni adalah kita kena tahu, satu kalam Allah, lepas tu ianya diturunkan kepada Nabi, dan ianya mukjizat, kalau baca dapat pahala. Itu secara ringkasnya. Okay? Tentu. Poin yang ketiga untuk malam ni adalah pengertian ulumul Quran ataupun pengertian ulum Quran yang kita nak belajar sekarang ni. Okay? Ulum Quran adalah satu bidang perbahasan ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Okay? Antaranya ialah permulaan turunnya Al-Quran, cara penurunan Al-Quran, tempat turun Al-Quran, waktu bila, dan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, dan peringkat-peringkatnya ataupun kemujizatan dan nasah dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, perumpamaan-perumpamaan, tertib surah, tertib ayat dan sebagainya. Jadi maksud pengertian ulumul Quran ni adalah satu ilmu ataupun satu cabang ilmu yang membincangkan tentang penurunan ayat-ayat Al-Quran,
ataupun membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dimansuhkan, ataupun menceritakan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum. Kan dalam Al-Quran kan ada banyak ayat yang menceritakan tentang hukum, tentang kisah-kisah akan datang, kisah-kisah sebelum kan, ataupun ayat-ayat yang menceritakan tentang syirah, ataupun ayat-ayat tentang urusan dunia. Semua diceritakan dalam ilmu ulumul Quran. Okey? Faham? Okay, tak apa. Mungkin ada yang tak dapat kan? Tak apa kalau ada yang tertinggal. Kelas kita ada rakaman. So nanti bila-bila time free, dengar balik je. Okay? Dan siapa yang nak mungkin bila ada buku tu lagi mudah kan? Siapa yang nak beli buku ni nanti saya bagi link lah. Saya bagi link buku ni dekat grup. Untuk kita mudahlah belajar setiap minggu. Okay? Okay. So kita pergi kepada poin yang terakhir untuk malam ni, iaitu bidang perbahasan ulumul Quran. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa ilmu ulumul Quran adalah menumpukan perbahasannya tentang Al-Quran. Maksudnya bila cakap ilmu ulum Quran ni, dia tak bincang pasal matematik lah. Dia tak bincang pasal drama Korea ke tak. Dia bincang tentang Quran lah. Okay? Dia bincang tentang Quran. Dia tak bincang tentang hadis. Dia bincang tentang Quran. Okay? Oleh itu perbahasannya adalah meliputi mengenai persoalan-persoalan seperti yang pertama, pengertian Al-Quran dan punca pengambilannya. Maksudnya bila kita belajar ulumul Quran, kita akan belajar pengertian Al-Quran yang tadi tu dan punca pengambilannya. Macam mana? Maksudnya punca pengambilannya, maksudnya macam mana Quran tu boleh ada. Maksudnya bila kita belajar ulumul Quran tu, macam mana Quran yang kita baca ni boleh jadi buku, boleh jadi mushaf. Sebab dulu zaman Nabi kan tak ada Quran. Dia orang semua hafal ataupun tulis dekat pelepah-pelepah, kat tulang kan. Jadi macam mana zaman kita ni tiba-tiba ada sebuku pula kan. Padahal zaman Nabi tak ada. So benda tu akan diceritakan dalam ulum Quran. Yang kedua pula, perbahasannya tentang cara penurunan Al-Quran. Okay. Yang sifatnya sebagai sifat yang qadim lagi azali. Maksudnya bila kita belajar ulum Quran ni, kita akan tahu sejarah penurunan Al-Quran ni. Maksudnya Quran ni turun waktu bila? Adakah Nabi jadi Nabi tu, terus Quran turun? Ataupun sampai dekat WhatsApp. Teng keluar kat noti. Ni PDF Quran. Tak. So bila kita belajar ulum Quran ni, kita tahulah proses Quran tu turun dekat Nabi. Daripada daripada Sidratul Muntaha turun ke Lauh Mahfuz, lepas tu turun dekat Nabi tu secara berperingkat. Tu semua kita akan belajar. Okey, yang ketiga pula, ianya membincangkan persoalan sebab-sebab turun Al-Quran. So ayat Quran yang kita baca selama ni, kita kena tahu setiap ayat Quran yang ada kita baca tu, yang turun dekat Nabi tu bukan turun sahaja. Dia ada sebab-sebab dia. Mungkin ada yang dalam ni pernah dengar kan, asbabun nuzul. Maksudnya setiap ayat Quran yang turun kepada Nabi tu ada sebab musabab dia. Sebab apa ayat tu diturunkan? Waktu Nabi sedih, waktu Nabi tidur, kan, waktu Nabi tengah gembira, waktu Nabi tengah perang, ayat Quran tu turun. Tapi turun tu bukan turun sahajalah. Dia ada sebab-sebab dia. Pun kita akan belajar nanti. Yang keempat, ianya membincangkan tentang ayat-ayat Makki dan Madani. Okey? Ayat-ayat Makki dan Madani ni maksudnya Quran yang kita baca tu, kan kalau perasan kalau korang buka Quran kan, dekat awal surah tu dia ada tulis Makkiyah kecil je. Makkiyah ataupun Madaniyah. So kita akan tahu mana satu ayat-ayat Quran yang diturunkan dekat Mekah, waktu Nabi dekat Mekah, dan mana satu ayat-ayat Quran yang diturunkan dekat Madinah. Maksudnya waktu Nabi dekat Madinah pun ayat Quran diturunkan. Okay? Maksudnya Quran tu dia tak turun waktu Nabi kat Mekah aje. Ada kalanya waktu Nabi perang kan, ataupun waktu Nabi dekat Masjid Nabawi ke dekat Madinah tu ayat Quran tu turun. So benda tu, semua benda tu direkodkan oleh para ulama lah. Okay? Yang kelima, membahaskan persoalan ayat nasikh dan mansuh. Okay, ayat nasikh dan mansuh ni apa dia? Ayat nasikh dan mansuh ni merupakan ayat-ayat yang asalnya ayat Quran tu ada, tapi dimansuhkan atas sebab-sebab tertentu. Contoh macam dulu arak boleh minum, tapi disebabkan ada beberapa peristiwa yang berlaku, ayat tu tak boleh dijadikan dalil untuk kita minum arak. Maksudnya ayat tu terus dimansuhkan. So tu pun kita akan belajar juga. Ada ayat-ayat Quran yang asalnya hukum tersebut macam tu,
Lepas tu lepas berlaku beberapa peristiwa pada waktu zaman Nabi tu, ayat tu dimansuhkan, tak boleh lah dihazafkan. Okey, yang keenam, perbincangan mengenai ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam ni ayat-ayat tentang hukum lah, dan ayat mutasyabih ni ayat mutasyabihat, ayat yang sama, ayat yang berulang. Maksudnya dekat surah ni ayat tu dah sama, kan? Dekat surah ni ada ayat tu, dan dekat surah lain pun ada juga ayat tu. Itu pun kita akan belajar. Dan yang ketujuh, perbincangan mengenai ayat-ayat yang awal dan ayat-ayat yang akhir diturunkan. Pun kita akan tahu, bila kita belajar ulum Quran ni kita tahu, oh ada, maksudnya wahyu pertama yang diturunkan ayat-ayat Quran apa, kan? Iqra bismi rabbika. Itu ayat yang terakhir dalam Quran, apa ayat dia? Maksudnya wahyu yang terakhir turun kat Nabi kan, sebelum Nabi wafat, ayat apa? Itu pun akan kita tahu juga. Yang ke-8, perbahasan mengenai pengumpulan Al-Quran. Inilah kita akan belajar cara pengumpulan Al-Quran waktu daripada zaman Nabi sampailah sekarang. Dan yang ke-9, membahaskan persoalan tafsir, takwil kan, ataupun terjemahan daripada hukum-hukum yang dikeluarkan daripada ayat Al-Quran. Dan yang ke-10, persoalan wahyu dan cara-cara penurunan daripada Allah kepada Nabi SAW. Ini lebih kuranglah. Dan yang terakhir, membincangkan beberapa objektif ataupun tujuan penurunan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran serta lain-lain lagi. Jadi 11 perkara tersebut adalah poin-poin ataupun bidang perbahasan yang kita akan belajar dalam ilmu ulumul Quran. Okey. So far ada nak tanya tak ataupun setakat ni faham tak? Untuk pengenalan lah. Saya rasa boleh disebut sebagai pengenalan lah. Dia dalam apa-apa ilmu sekalipun, mukadimah dan pengenalan tu mesti kena belajar dulu. Faham tak? Macam kita nak ambil lesen lah. Ada tak orang nak ambil lesen terus drive kereta Viva kan? Tak ada. Dia mesti akan dengan ceramah 4 jam sampai tertidur-tidur kan. Mesti test gear 1 dulu kan. Belajar macam nak kona. Dia benda tu memang proses disiplin ilmu tu. Pengenalan tu wajib. Ataupun macam kita nak kenal orang lah kan. Macam kita nak bercinta lah. Mesti kita kenal dulu kan. Takkan terus, aku nak kahwin dengan kau. Memang kena lempang lah kan. Dia mesti kena step by step. Jadi dalam kita belajar ilmu agama ataupun ilmu ulum Quran ni pun, dia ada step dia. Kita kena kenal. Kita kena tahu dulu, ulum Quran ni ilmu pasal apa. Tak boleh lah terus buka-buka, okey hari ni kita belajar terus asbabun nuzul. Orang pun macam, apa benda asbabun nuzul ni kan? Apa kaitan dengan ulum Quran? Tak boleh. Dia mesti kena ada mukadimah dia dulu, bagi tahu dulu ilmu Quran ni, ulum Quran ni pasal apa kan. Sama macam tajwid dulu kan. Tajwid ni ilmu apa sebenarnya kan? Ilmu drive kereta ke? Ilmu tengok TV ke? Tak. Ilmu yang membincangkan tentang cara bacaan Al-Quran dengan betul. So macam tu juga dengan ulum Quran. Okay? Ilmu yang membincangkan tentang Al-Quran tu sendiri. Maksudnya kita nak tahu Al-Quran ni apa dia. Jadi kita belajarlah ulum Quran. Okay? Cumanya ulum Quran ni bukanlah ilmu yang menyeluruh tentang Al-Quran. Ianya adalah salah satu cabang sahaja. Okay? Salah satu cabang sahaja. Okay. Jadi setakat ni ada soalan tak nak tanya? Terpulanglah, nak buka mic boleh, nak isi kat chat pun boleh. Ada nak tanya tak? Okay, yang lain? Sebab dalam ni, untuk hari ni 5 orang ni masuk. Tak apa. Tapi yang lain ada urusan kot. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah nanti minggu depan kita sambung lagi, okay? Minggu depan kita sambung, bukan bab lah, tajuk yang seterusnya. Okay, nanti saya akan bagi link buku ni. Siapa yang nak beli-belilah, terus beli kat Shopee je. Okay, wallahualam. Saya rasa sampai situ saja kelas kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga pelajaran ilmu ulum Quran kita ni dapat habislah macam mana kita belajar tajwid sebelum ni. Wallahualam. Kita tangguh kelas kita pada minggu ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surai.